Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auda penonton muslimin dan muslimat yang dihormati. Dalam ruangan Irsyad Hukum kali ini, saya akan membincangkan satu tajuk khusus bagi kaum perempuan mengenai amalan yang boleh dilakukan perempuan haid di bulan Ramadan. Auda penonton, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam kerana di dalamnya bulan ini terdapat banyak keistimewaan. Antara keistimewaan itu ialah Allah Ta'ala melipat gandakan balasan pahala ketaatan dan kebaikan yang dilakukan pada bulan ini. Pada bulan ini, umat Islam juga disunatkan untuk meningkatkan amal soleh bagi mendapatkan ganjaran pahala seperti memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan zikir dan ibadat-ibadat sunat yang lain. Khusus bagi perempuan haid pula, walaupun mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa disebabkan keuzuran, ada banyak lagi amalan lain yang boleh mereka lakukan bagi memperoleh ganjaran pahala. Antaranya ialah menjauhi beberapa perkara larangan agama. Menjauhi perkara yang dilarang adalah wajib dan dituntut kepada semua orang Islam. Bagi orang yang berpuasa, jika perkara-perkara yang dilarang dilakukan juga, maka sia-sialah pahalanya sekalipun puasanya sah. Tuntutan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang syarak tidak hanya dituntut ke atas orang yang berpuasa sahaja, bahkan juga ke atas orang yang tidak berpuasa, kerana meninggalkan larangan syarak adalah wajib, bahkan dituntut pada setiap waktu. Maka tidak terkecualilah juga bagi perempuan yang haid. Apakah antara perkara yang dilarang syarak itu? Antaranya ialah yang pertama, menahan pandangan daripada memandang perkara-perkara yang dilarang syarak serta memandang kepada perkara-perkara yang boleh melalaikan hati daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga lidah daripada mengeluarkan kata-kata tidak berfaedah, dusta, mengumpat, memfitnah, berkata keji, bertelagah dan sebagainya, serta melazimkan untuk berdiam diri dan membasahkan lidah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencegah pendengaran daripada mendengar perkara-perkara maksiat. Ini kerana setiap apa yang haram untuk dikatakan, haram juga untuk didengar. Dan yang keempat, mencegah anggota-anggota yang lain seperti tangan, kaki dan sebagainya daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci syarak. Auda penonton sekalian, amalan yang boleh dilakukan bagi perempuan yang haid seterusnya ialah dengan memperbanyakkan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang haid ditegah dari memegang dan membaca Al-Quran. Walau bagaimanapun, dia boleh melakukannya di dalam hati dengan tidak melafazkannya. Dia boleh melihat mushaf dengan tidak memegangnya. Dalam perkara ini, para ulama sepakat mengatakan bahawa perempuan yang haid dibolehkan berzikir sama ada di dalam hati atau dengan lidah atau dengan keduanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, beliau menyebut, ulama sepakat mengharuskan zikir dengan hati dan lidah bagi orang yang berhadas, orang yang junub, perempuan haid dan nifas. Zikir-zikir yang boleh diamalkan sepanjang hari bulan Ramadan antaranya ialah bertahmid, iaitu membaca Alhamdulillah. Artinya, segala puji-pujian bagi Allah. Bertakbir, iaitu dengan membaca Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Bertasbih, iaitu dengan membaca Subhanallah. Artinya, Maha Suci Allah. Hauqalah, iaitu dengan membaca La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tiada daya dan kekuatan
kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Bertahlil, iaitu dengan membaca La ilaha illallah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Selain itu, digalakkan untuk menjadikan istighfar, iaitu astaghfirullah, sebagai zikir amalan di bulan Ramadan, bahkan juga pada setiap hari sebanyak 100 kali, sebagaimana yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda yang bermaksud, dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, memperbanyakkan bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan doa. Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya supaya sentiasa berdoa serta beribadat kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, mengenai aku, maka katakanlah kepada mereka, aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Namun timbul persoalan, bolehkah perempuan haid berzikir dan berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran? Adapun doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran seperti doa ditimpa musibah, doa menaiki kenderaan, atau doa-doa lain yang biasa dijadikan amalan adalah dibolehkan bagi perempuan yang haid jika dengan membaca ayat itu tidak dimaksudkan dengan membaca Al-Quran. Sama ada dia membaca sebagai zikir atau tiada maksud apa-apa. Selain itu, setiap perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga terkandung di dalamnya fadilat berzikir. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut bahawa fadilat yang ada dalam amalan zikir tidak terbatas pada ucapan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan yang seumpamanya. Setiap amal atau perbuatan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala demi mentaatinya, maka ia juga disebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu dan ulama-ulama yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar. Amalan seterusnya ialah dengan memperbanyakkan sedekah. Bersedekah merupakan amalan mulia yang boleh dilakukan pada bila-bila masa, namun ia lebih dituntut di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan contoh seorang yang paling berpemurah dan sifat pemurahnya itu semakin bertambah-tambah ketika di bulan Ramadan. Amalan sedekah yang boleh dilakukan di bulan Ramadan antaranya ialah dengan bersedekah kepada golongan fakir miskin atau anak-anak yatim atau orang-orang yang memerlukan, seperti bersedekah bantuan berupa makanan bagi keperluan mereka untuk berbuka dan yang seumpamanya. Seterusnya, amalan yang dilakukan bagi perempuan yang haid ialah memperbanyakkan melakukan kebaikan kepada keluarga, kaum kerabat, bahkan juga kepada jiran tetangga. Lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Antara kebaikan yang dilakukan ialah dengan menyediakan juadah berbuka untuk mereka. Menyebut mengenai penyediaan juadah ini, dibawakan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhanni radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, barang siapa menyungkaikan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangkan apa-apa pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam pada itu, perempuan yang haid juga boleh mengisi bulan Ramadan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalami ilmu-ilmu agama serta menghadiri majlis-majlis zikir yang membicarakan hal-hal berkaitan agama. Dalam kitab Al-Adhkar menyebut bahawa majlis zikir menurut Atha rahimahullah adalah majlis mengenai hukum halal dan haram yang mana membahas kaifiat
menjual dan membeli, bersembahyang, berpuasa, bernikah, bercerai, menunaikan haji dan yang seumpamanya. Selain perkara-perkara yang disebut itu tadi, ada banyak lagi amal-amal soleh yang boleh dilakukan bagi perempuan yang haid di bulan Ramadan bagi mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Auda penonton muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini saja yang dapat saya huraikan mengenai amalan yang boleh dilakukan perempuan haid di bulan Ramadan. Maka di kesempatan yang ada ini, sama-samalah kita merebut peluang mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amalan-amalan berkebajikan di sepanjang bulan Ramadan ini. Untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد